Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita berada di Jom Sembang episod yang keempat. Saudara, bersama dengan saya, Saudara Uzai Fazli ataupun Chat. saya Syami ataupun Syami Gama. Dan saya nak ucapkan selamat datang kepada penonton-penonton ke episod yang keempat Jom Sembang. Kali ni menarik sikit sebab kita cuba untuk orang kata test water lah, untuk buat live di TikTok. Betul. But because of we don't have a official account for Jom Sembang, so kita guna Syami. Betul. Syami punya TikTok lah TikTok hot beberapa minggu yang lepas. Jadi kita try test water lah. Jadi kita pun takkan live lama sangat dekat TikTok. Kita nak test power je. So untuk yang berada di TikTok, selamat datang dan selamat menyaksikan. Sebab kita pun guna mic satu je kan. So macam ni lah. So kita letak tengah-tengah, harap korang dengar. And selamat datang dan selamat tengok di live TikTok. So minggu ni Jet, ya, wah betul lah, minggu lepas Jet pakai baju apa? Baju kemeja putih. Kemeja putih. Kali ni dia pakai baju batik. Boleh cerita tak kenapa pakai baju batik hari ni? Sebelum kita nak mula ni kan. Pakai baju batik sebab petang tadi PMX ada turun ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Di Dekta lah, Dewan Chancellor Tun Abdul Razak. Sebenarnya aku pun tertanya-tanya, PMX ni macam sayang UKM lebih. Kali ke, kalau tak silap aku, kali kedua ke kali ketiga? Saya rasa kali ketiga. Yeah. Oh, first time is masjid kan? Bukan, ada satu event. Oh ya. Tapi masjid tu boleh kira jugalah kan sebagai satu episod dia kan. Ini kali yang ketiga PMX turun ke UKM. Dan aku dengar daripada pihak ICP katanya PMX akan turun lagi. Ada lagi? Mungkin. Banyak untuk dia turun ya. So bila turun tu kita turun ke majlis yang rasmi. Jadi kena pakai adalah satu pakaian yang universal lah. Faham? Untuk kita pakai dan boleh masuk dalam majlis yang rasmi. So program yang buat petang tadi itu adalah satu program pelancaran rakan muda, yang mana rakan muda ni sebenarnya dah diasaskan sejak 1994 oleh Tan Sri Ghani Osman. Waktu tu beliau merupakan Menteri Belia dan Sukan lah. 1994? Ya. Wih, lama tu. 19, dia ada beberapa ni lah tingkatan dia. I mean pemfokusan dia lah. Jadi 1994 sehingga aku tak ingat berapa tarikh dia. Kemudian dia ada 2013 hingga 2000 ataupun 2015 hingga 2022. Dia ada ni pemfokusan dia. Jadi untuk kali ni sebab rakan muda ni dia mati waktu sejak zaman Najib lagi, kata silap aku. Zaman Najib naik jadi Perdana Menteri, Najib lebih memfokuskan untuk bangunkan apa nama? I am for you. Yes, I am for you. You volunteer nama I am for you something lah. like that lah. I am for you. And then tukar peralihan kerajaan 2018. Kita Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu menjadikan rakan muda sebagai apa? Youth Power Club kot saya. Ya, something like that lah. Tapi tak menjadi. Tapi kita nampak rakan muda agak mati. Dan bila Covid lagi tenggelam lah. Jadi bila negara dah masuk ke pasca pandemik, jadi Menteri Belia dan Sukan kini iaitu Wabi Hanayoh bangunkan balik inisiatif rakan muda ni dengan bawa 10 teras gaya hidup. Ada banyaklah, rakan digital, rakan apa nama, tak ingatlah, banyaklah 10. Dia ada banyak. Rakan prihatin, semua tu ada. Jadi daripada 10 gaya hidup tu dia ada kelab-kelab lah bawah dia yang akan tekankan teras tersebut. Jadi benda ni penting sebab dia dapat bangunkan bentuk ni lah kita punya generasi anak muda ni.
untuk lebih kita kata berkualiti. Belia ni lebih berkualiti. Sebab test hasil daripada buat rakan muda ni pada ketika itu 1994, hasil dia adalah untuk nak melahirkan generasi X yang mana akan menggantikan kepimpinan negara. Antara yang produk rakan muda tersebut adalah Hanayo sendiri. Ya, 1994. Jadi bila kita buat, ini akan bantu kita untuk bentukkan generasi yang akan datang, yang mana ada lagi banyak kemahiran, ada lagi banyak mungkin rintangan untuk generasi kini, untuk kita bentukkan satu generasi yang boleh tempuh rintangan yang ke depan nanti dengan dunia yang tanpa sepadan dan sebagainya. Jadi bagi aku ni inisiatif yang bagus daripada Menteri Belia dan Sukan sendiri. Tapi kita harap program ni taklah syok sendirilah, dan dia biar efektif program ni. Pandangan Syabi? Saya rasa betul, saya setuju dengan apa yang Jack cakap. Jack, saya rasa duduk di sini rasa malu pula, sebab jadi macam duduk dengan wakil jurucakap kerajaan pula. Banyak kali puji dah sebenarnya. Penerangan yang dilakukan oleh Jack tadi betul, dan saya tak nafikan bahawa program rakan muda ni waktu zaman Najib Razak dulu, dia antara program sebelum ada IM4U tu program yang sangat baik. Dan even setiap kawasan, tak silap saya, setiap kawasan rukun tetangga ada rakan muda. So macam belia-belia kat situ yang diberikan tugas sebagai koordinator, dia orang boleh jalankan tugas aktiviti program. Alah, kalau dekat Selangor ni macam PEBS sikit lah. Ya, betul. Kalau Penang sekarang kita panggil JBPP, Jawatan Kuasa Belia Pulau Pinang. Rakan muda ni dia macam peringkat federal lah kan. Ya, so, betul. So dia bagus lah untuk memberdaya semangat belia macam tu. Jadi cumanya saya nak kata satu benda lah, Cik, kan. Bila dia buat program-program yang berbentuk baharu ni kan, dari sudut penerusan tu dia perlu pastikan bahawa program ni takkan macam Cik kata tak shock sendiri lah. Saya harapkan, dan ada supervision yang continuous ni. Setiap bulan tu kita tahu akan mula program macam tu. So, saya komen saya tu je lah. Dan I'm looking forward for it. Saya pun ada komen lah, dia Adam Adli tanya dengan memberi nafas baru pada rakan muda. Alright. Okay. So, that's it. Cukup puji kerajaan. Cukup kita puji kerajaan. Saya pun rasa macam program ni dah jadi program yang berbentuk positif. Padahal kita punya program ni kita ada positif, ada negatif. Sometimes we have to critique our leaders lah kan. That is our podcast Jom Sembang. Jadi kepada yang ada di TikTok, korang kena faham Jom Sembang tu adalah singkatan untuk JS, ataupun J tu adalah Jack, S tu adalah Syami. So Jom Sembang, Syami Gama. J tu Jack, S tu Syami. Itulah. Kita betul-betul mensatirakan program Keluar Sekejap. So itu je lah. Ya, betul. Kita nak terus ke topik kita yang pertama untuk segmen yang pertama minggu ini, Jack. Kita ada 3 segmen macam biasa. So Okay. Baik, kita buka macam gini lah. Sebelum kita masuk ke topik first ni, kenapa kita nak masuk topik first ni adalah disebabkan tempat ataupun lokasi penggambaran kita untuk episod hari ni. Penggambaran dan juga lokasi live kita. Ya. So kalau sebelum ni kita buat waktu petang dan di padang, dengan ambil kira natural punya inilah environment. Tapi malam ni kita buat kelainan sikit. Kita pilih malam dan lokasinya seram sejuk sikit lah, di sebuah parking lot, di sebuah bangunan di UKM. Jangan, kita takut nanti kena rush. Jangan. Ya. Dan maybe kalau Abdul nanti orang tengok habis kita. Jangan. Tapi sebabkan tempat ni agak kita macam abandon lah. Bukan abandon, tapi tak ramai pun yang lalu kat sini kan. Waktu malam pula.
So dan katanya ada sedikit seram sejuk. So kisah-kisah mistik lah. ya, so ini yang kita akan masuk topik first. Yang pertama. Yes. Topik yang pertama iaitu cerita mitos hantu di UKM. Oh, cerita mitos makhluk yang itu. Ya. Okey, kita bercerita ni untuk benda apa panggil simpanan ataupun benda ni kita dengar cerita daripada mulut ke mulut, dan kita ada tengoklah video TikTok kan, tapi dia pun tak bercerita secara live macam kita cerita sekarang. Dan kita ambil inisiatif keberanian untuk bercerita di lokasi yang tak adalah benda tu saya tak tahulah dia ada ke tak kat sini benda tu. Wallahu alam. Kan? Tapi kita ambil vibe dia apa semua. Betul. Kita buat dan kita bercerita. Jadi Jack pernah tak cerita tentang kita nak buka cerita FSSK? Before that, Ke nak cerita mana? cerita bangunan UKM. Corak bangunan UKM. Oh, yang brutalism. Yes. Okay. Sebelum itu UKM ni dia terkenal sebagai kalau kita dengar daripada cerita-cerita daripada senior yang lalu, dia orang menyatakan bahawa kenapa bangunan UKM ni kebanyakannya nampak tak siap. Rupanya cerita itu kenapa bangunan itu banyak tak siap, rupanya ada cerita di sebalik dia. Kata orang dia merupakan satu perjanjian antara golongan manusia dan juga golongan itulah. Golongan yang itu yang mana sebelum UKM ini dibangunkan, ini merupakan tempat peninggalan tempat tu, bangunan tu, golongan tu. Pengampungan dia lah. Yes, pengampungan dia lah. Jadi bila kita nak bangunkan UKM, maka dibuat satu perjanjian. Dan antara salah satu syarat perjanjian tersebut adalah dengan bangunan ni, kalau macam mana, bila kita nak buat bangunan ni, semua kena keluar. Makhluk tu kena keluar, kena dibawa keluar. Katanya ada dibawa dengan bas lah, apalah, bawa dia keluar. Dan bila siap baru boleh patah balik duduk dekat. Bila siap tu baru boleh patah balik duduk. Jadi cara untuk nak memperdayakan golongan tersebut, maka dibuatlah bangunan-bangunan yang nampak tak siap di UKM tersebut. Itu ceritanya lah. Tapi bila kita dah masuk ke era yang moden ni, kita dengan boleh access to any information, bila kita selidik sebenarnya first year aku percaya benda ni. So rupanya bukan buat tak siap sebab tak nak benda tu datang balik. Sebab rupanya ni design, salah satu design dia yang kita panggil sebagai brutalism. Konsep brutalism. Yes, konsep brutalism tu. Itu yang nampak macam tak siap. Memang bangunan itu dibuat macam tu. Memang konsep dia macam tu. Tapi mana lagi bangunan selain daripada DKM yang boleh bagi contoh kat penonton? yang tak siap. Kita boleh tengok bangunan-bangunan di lingkungan satu. Lingkungan satu semua bangunan yang lama. Maksudnya di KDO, di FSSK, FPI, College Christmas, College Rahim Kajai, itu semua lingkungan satu. Kalau lingkungan dua ni banyak bangunan yang baru. Especially untuk Technopolis. Elok je aku tengok buat siap. Okay. So menariklah bila Jack cerita tentang sejarah bagaimana kita diperdaya oleh senior-senior, ataupun nak jadi sedap cerita lah. Ya. Tapi yalah, cerita tu dah dijaja berabad-abad. Tak adalah berabad, berzaman-zaman daripada dulu sampai sekarang. Bila kita tanya senior UKM yang jadi alumni pun, dia kata ada cerita yang sama kan. Tapi saya nak cerita satu benda juga. Satu cerita ni diceritakan oleh lecturer kami lah. Lecturer kita berdua, lecturer kami, dia cerita berkenaan dengan kisah lift. Ya. Semua rumah ni cerita ni. Kisah lift. So
dia nak jadikan cerita. Ada satu kawasan dekat dalam KL lah, dia ada lift, dan waktu tu dia nak pergi ke mana dia nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat tu lah. Jadi nak jadikan cerita, tiba-tiba dia naik lift tu, dan dia naik lift tu dia rasa seram sejuk. Lepas tu bila pintu lift tu buka, ada orang. Okay. Perempuan. Okay. Dia perempuan. Bila dia buka, lepas tu dia pun masuk lah kan. Dia kata mungkin orang nak pergi ke tempat mana kan. Tapi cerita ringkasnya macam tu. So bila dia masuk, dia duduk macam biasa lah. Lepas tu bila dia keluar, Ya tu. bila dia keluar, Okay. dia toleh, benda tu tak ada. Tapi ada cerita dalam tu. Sebab dia dah tahu macam benda tu macam tak betul ke apa kan. Sebab dia waktu tu dah maghrib. Tu macam yelah, tak mungkin. Dan waktu tu hari yang tak ada orang, tak mungkin ada orang. Dan tiba-tiba ada perempuan. Yalah. Waktu dalam tu dia cakap lah, hamba minta izin nak pergi ke kawasan ni, mohon jangan ganggu lah. Dia cakap perlahan macam tu. Dan end up betul, bila dia keluar benda tu tak ada. Dan Alhamdulillah lecturer kita tu, benda tu tak macam lecturer kita. Tapi benda tu dia kata alam yang sana kan. Kita ada dari situ boleh nampak, tak ada rezeki. Tapi ada plot twist kan? Daripada cerita tu. Plot twist tu? Plot twist tu lagi menarik. Yang kita dapat informasi petang tadi. Kita dapat maklumat di sini bahawa sepatutnya, kita cakap je lah cerita tu terjadi dekat Unicap. Tapi nak jadikan cerita, lift tu sebenarnya bukan dekat Unicap. Ya. Lift tu adalah lift FSSK. Di Sphere, isn't it? Di Sphere. Ada satu je lift kat situ. Dan lift tu hang pun nak guna. Saya pun Dan nak jadi ceritanya Syami, lift tu aku pernah stuck. dan lift siapa? Ya. Tapi aku bersyukur lah sebab aku stuck dekat lift tu hari Shit. Hang ni hidup. Betul ada. Itu penuh kan. Ni lah kalau nak buat cerita-cerita macam ni. Tak, ini bukan ni Ini bukan gimmick Ni live live. Silakan. Ini bukan gimmick Apa tadi? So live TikTok pula dah. Apa dia tu? Ni lift di Sphere tu aku pernah stuck. Tapi aku beruntung sebab waktu tu adalah bulan puasa. Tapi yang kata seram juga sebab aku stuck pukul 6.30 pagi hari Ahad. Hari Ahad mana ada orang kat Sphere. Cleaner pun tak ada. Aku naik tingkat 5. Naik tingkat 5, nak turun sebenarnya memang berasa lain macam lift ni. Maksud ni macam something wrong lah lift ni. Naik tekan turun nak tingkat 3 tu, 2 tingkat je pun. Tiba-tiba pak start. Ya Allah, sepa pula dah. Aku nak balik raya ni. Takkan nak buka puasa cerita raya. Aduh, jenuh lah. Aku waktu tu duk fikir phone tak ada. Phone tinggal dalam kereta. Orang tak ada. Tekan loceng pun tak function. Biarlah. Biar duk tekan tekan juga loceng. Tekan jugalah. Ikhtiar lah kan. Tekan first aku buat. My first reaction is aku nak buka lift tu. Nak buka tak boleh, payah tekan tu. Jadi tunggulah sambil tekan, tunggu. Tiba-tiba dia panggil Uzai. Uzai. Dengar dari bawah. Uzai. Rupanya Suha. Dia tekan-tekan batu-batu tu. Turun sampai bawah tu.
sampai mana? Monty. Yang kedai kopi. Rasa seram sejuk lah. Aku nak daripada nak naik lift balik ke tingkat 3, aku tak jadi lari naik tangga. Naik tangga tu memang sekali langkah pat nak buat tangga. Sat je lah sampai. Macam hantu kat lima apa tu, selipar 4 kali langkah. Okey selamat lah. Menarik lah. Jadi ada banyak sebenarnya kisah-kisah mistik kan. Tapi kita akan simpan kisah mistik itu. Kita takkanlah keluar semua kan. Kita takkan keluar jurus-jurus semua. Sebab saya ada cakap berbual dengan kawan-kawan kita kan, yang mengatakan sebenarnya kisah-kisah mistik ni patut didokumentasikan secara video maupun secara buku. Faham tak? Maksudnya ada, contohlah kisah buku tu fiksi ke kan, fiksi kisah seram di UKM. Sebab saya pernah ingat dulu ada satu buku novel yang saya baca tentang UiTM Lendu. Saya baca buku tu tebal ni dalam masa satu malam. Punyalah syoknya cerita dia. Rasa hidup mah. Rasa hidup. Rasa kita boleh bayang dia cerita ada tasik, macam mana ada bench, dia berjalan tiap, kita macam boleh bayang. So saya nak habiskan, saya habiskan lah. Tapi bila dah habis tu Mat, keluar bilik, duduk dengan brother, duduk dengan adik saya lah. Saja Caca. Jom main game. Aku last time aku baca benda yang aku rasa hidup adalah bila aku baca thread Twitter yang ditulis oleh Megat Law. Dah lama tak jumpa thread Twitter macam tu? Megat Law kan ditulis pasal benda yang mystic and traditional tau. So dia cerita pasal Saka lah. Aku daripada tak tahu Mawas tu apa, aku dah tahu dah sebabkan Megat Law punya thread Twitter tu. So kalau orang yang nak tahu tentang elemen tradisional dan juga mistik, boleh baca thread Twitter Megat Law, search Megat Law, mesti ada Megat Law. Memang ada, memang menarik. Best gila. Dan aku baca tu memang rasa hidup, rasa sangat hidup. Okey lah. Saya rasa kita habiskan di situ, cukup situ. Kita tak boleh tu sebab kita pun berhati-hati jugalah kan. Kita minta izin kat situ semua Jadi nantikan cerita-cerita yang akan kami bongkarkan lagi di episod seterusnya lah. Sebab tu dah kami buat malam kan. Boleh lah cerita sikit macam ni. Alright, kita nak masuk ke tajuk kedua. How many views? Tak tahu, tak nampak. Bukan monitor. Bukan. Sebab ni tak login tu kan. So kita tak nampak. Okey, tak apa. Aku boleh baca soalan dekat komen tu. Ada, mesti ada soalan tu kan. Tak ada. Jet punya phone. Buka TikTok. Masuk live. Kan? Okay. So segmen kedua ni, bukan segmen kedua, segmen pertama, tajuk kedua adalah cerita tentang apa yang berlaku dalam UKM lah kan. So Jet sebagai atlet faculty. Jangan ingat buncit tak boleh jadi atlet. Quote tu, jangan ingat buncit tak boleh jadi atlet. Jadi Jet boleh cerita sikit lah. Tadi kan betul-betul baru tadi hari Sabtu Jet bersukan. Main sukan apa tadi Jet? Wakil faculty. Kita tengoklah ni, nampak gagah perkasa ni. Tengok. Memang kita main tali lah. Yang kena dengan jiwa kita. Ada view? Ada seorang. Teruskan. Okay. So kita nak cerita sikit lah. Kita memang dalam episod Jom Sembang, dan apa-apa yang berlaku di UKM memang kita akan cerita perkembangan lah. Jadi untuk episod kali ni kita nak sentuh tentang sukan antara fakulti. Jadi sekarang ni tengah berlangsung lah sukan antara fakulti, yang mana satu kejohanan yang dipertandingkan oleh semua fakulti, 12 fakulti dalam UKM. Semua acara ada. Dari bola sepak, bola tampar, bola baling. Bola baling ada? Ada. Dodgeball, tarik tali pun ada, which is my sport. Bola sepak dan sebagainya lah. Jadi kita just nak sentuh dalam beberapa ketika detik. Sebab Jet main, saya tak main. Antara kenangan manis di sukan antara fakultinya adalah apabila aku sendiri dapat menyumbang untuk fakulti pingat silver. Perak nombor 2 dalam sukan antara fakulti. Memang sebenarnya pada awal-awal tu
pergi sebab game pukul 8 pagi. Oi, memang malas Pukul 8 pula tu. Sampai kita main bagi menang kalau kita boleh balik awal. Tapi kalau lawan senang. Lawan jumpa dengan Fakulti Pendidikan. Tarik-tarik menang. Uish, ini ada chance lah. macam mana ni? Apa cerita? Lalang So kita masuk semi. Masuk semi, kita lawan dengan Fakulti Pengajian Islam. Kita pun seram sejuk juga lawan dengan pengajian Islam ni. Sebab setiap kali sebelum nak tarik, Allahu Akbar, Bismillah. Allahu Akbar. Kita ni dah lah liberal. Cuak sikit. Bismillah lah. Takut kita kan. Kita nak sebut apa ni? So tarik-tarik. Tapi orang kata Bismillah di hati, tawakal Tuhan, menang jugalah. Walaupun first game tu kalah. Dia dua game. Best of 3. Okay. So second kita come back and then kita menang. And then masuk final berjumpa dengan FST, Fakulti Sains Teknologi. Ini memang Bismillah pun tak jadi apa lah. Pasal dia orang dah training, FST dah training dan dia orang memang ada synchronize. Pernah tengok Tug of War? Tandingan tarik tali yang dekat luar negara tu kan. First thing dia tarik, dia akan landing, and then dia akan hold, lepas tu dia akan pop. Dia macam dayung kayak yang rowing tu. Dia tarik gitu. FST dapat buat benda tu. So kita orang ni macam tarik lembu, tahan mu. Hold je lah. So dia orang menang lah. Tapi kita dia best of 3. First game dia orang menang, kita orang dapat comeback lagi walaupun dia orang ni. Third game tu dah tak larat dah sebab tangan aku dah tak boleh nak straight begitu tangan aku. Dia orang menang. So itulah antara kenangan ni lah. Kenangan terakhir. Cuma apa yang tak sedap kita dengar daripada SAF ni ataupun sukan antara fakulti ni adalah ada benda tak sedap. Beberapa komentar daripada atlet-atlet tu sendiri. Sebagai contohnya bagi acara bola sepak, apa yang diwar-warkan oleh Urusetia adalah pasukan harus dibentuk 11 orang, tapi rules 9 orang. 9 pemain. Jadi bila pergi pagi tu berlaku konflik lah, ada bantahan dan sebagainya. Jadi ini, dan tak nak sentuh terlalu banyak sebab tak nak panjang sangat. Jadi ada juga sukan-sukan antara lain, antaranya sukan antara tarik tali yang ada bantahan untuk penganjur. Sebab jadi adalah isunya, nanti kita sembang kat belakang. Dia sembang belakang tak boleh. Jadi dia bila banyak kita dengar komentar yang negatif terhadap penganjuran sukan antara fakulti ni, kita boleh nilai ini dari kelemahan pengendalian lah. Penganjur lah. Jadi kita harap benda ni sebelum penutupan selepas Raya Haji, kita nak benda ni diselesaikan dengan baik dan belajar daripada kesilapan yang kita buat pada hari pertama yang lalu. Okey. Saya tak ada nak komen apa-apa sebab saya menjadi penyokong je. So Syami atlet FSSK juga sebenarnya. Yalah, tapi saya tak main aku untuk SAF ni. Sepoi-sepoi jangin kat sini kan. Jadi kita not bad actually buat sini. It's good. Boleh continue kan. Kita boleh jadikan tempat kita juga, tapi kita akan rotate lah kan. Kadang-kadang kat Padang, kadang-kadang kat sini, tengok macam mana. Alright, kita nak cerita tentang Dr. Syekh Muzaffar kan. Tiba-tiba mendapat satu trending di Twitter, tular dan juga ialah trending di Twitter bila orang bercakap apabila ada satu kenyataan yang keluar daripada beliau, iaitu dia kata Malaysia perlu hantar lagi angkasawan yang kedua. Ya, betul. Jadi komen je macam mana? Sebelum tu aku nak baca satu, sebab dia trending di Twitter. So aku suka kalau kita kupas based on quote retweet faham daripada isu ni lah. Ada yang komen daripada quote retweet tu, dia kata lepas tengok hasil dari first trip dulu, rasanya lagi banyak faedah kalau negara ni salurkan dana yang ada improve pendidikan, repair sekolah, tambah klinik kesihatan, hospital, tingkatkan kualiti hidup rakyat dari hantar seorang lagi pelancong angkasa. Space race is useless. Nak buktikan apa?
So banyak komen yang negatif lah kita kata. Ada yang mengklasifikasikan Dr. Syed Muzaffar bukanlah angkasawan Malaysia yang pertama, tetapi hanyalah sebagai pelancong angkasa Malaysia yang pertama. Jadi I think you have to comment first, I guess. Okay, bila Dr. Syed Muzaffar keluarkan kenyataan ini, beliau cuba nak menunjukkan bahawa kita mungkin dah ada kerajaan yang baru dan kita perlu meletakkan Malaysia, especially dalam aspek aero angkasa ni, lebih relevan dan lebih ke depan maksudnya. Tetapi bila dia mengatakan berkenaan dengan nak menghantar seorang lagi angkasawan, benda tu backlash kepada dia. Sebab orang tanya balik, macam Jack tanya tadi kan, apa faedah yang kita dapat menghantar seorang angkasawan dan perlukan kos yang berjuta-juta daripada kerajaan, duit rakyat, taxpayer money, and what have you done? What have you contribute back to our country yang boleh memberikan keuntungan, ataupun bila dia datang ke Malaysia balik kan, kiranya dia dah ada landing, dan apa benda kemajuan aero angkasa yang dibawa kepada Malaysia? Adakah kita ada roket? Adakah kita ada syarikat macam SpaceX, Elon Musk punya tu? Adakah kita berjaya hantar satelit kita ke, dan macam-macam lagi benda tu? Orang bertanya benda tu kan. So tak ada macam tu. So Jack punya pandangan macam mana? Ini aku tak disagree lah. Aku I mean aku menyokong penuh lah dengan statement yang dikeluarkan oleh Syami tadi. Cuma my point of view is selama aku tak nampak di mana relevannya untuk kita, I don't know lah, buat kajian di angkasawan, di angkasa lepas. Tak nampak di mana relevannya. Melainkan kita lebih memfokuskan terhadap benda-benda yang boleh memberi nilai tambah kepada kita di bumi ni sendiri. Kita perlu lihat dengan secara lebih spesifik, iaitu dalam konteks negara Malaysia, yang mana bagi aku sebelum kita nak meluaskan pemandangan kita ke arah untuk kita nak kembangkan kajian kita di angkasa lepas, lebih baik kita melihat dari sudut perkara apa yang kita nak beri nilai tambah dalam negara kita sendiri, especially ekonomi lah. Yes, especially for ekonomi. Kalaulah ekonomi kita surplus, dan bolehlah kita nak fikir benda-benda macam itu. Sebab kalau kita tengok sebelum kita nak pergi ke skop angkasa lepas, negara-negara maju, dia dah maju sampai ke tahap dia tak perlu fikir tentang manusia. Dia perlu fikir macam mana dia nak tambah baik kehidupan di sekitar dia. Bagi contohnya, hidupan di laut, hidupan di hutan dan sebagainya. Malaysia belum sampai ke tahap itu. Tak ada lagi. Malaysia perlu fikir dulu macam mana nak tambah baik kehidupan manusia itu sendiri, kehidupan manusia itu sendiri. Jadi aku rasa sebelum kita nak membazirkan wang ataupun duit negara, duit rakyat, taxpayers yang berjuta-juta ringgit untuk menghantar 1-2 orang ke angkasa lepas untuk menjalankan kajian, I don't know lah, mungkin signifikan dan mungkin setengah orang tak signifikan. Ada banyak lagi benda yang kita perlu buat di negara ni. So bagi aku tak perlulah kita terlalu bercita-cita tinggi sangat untuk kita buat benda tu, sebab kita perlu fokus benda yang lebih utama untuk negara kita, terutamanya untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya lah. Betul. Saya setuju. Jadi saya rasa kita nak concludekan sebenarnya, sebab saya pun dah kata yang berkenaan dengan isu ni, dia mendapat kritikan dan mendapat negatif komen daripada warga-warga Twitter. Kita tahu Twitter ni warga yang sangat liberal. Jadi bila warga Vogue lah kan, bila mereka juga mengeluarkan komen yang negatif, there is something wrong with the statement lah kan. So memang betul, bila kenyataan tu dikeluar, ada yang mengatakan adakah Dr. Syed Muzaffar ni nak meletakkan diri dia
relevan sebab tu dia terpaksa keluarkan kenyataan macam tu, marketing ke dan sebagainya. But for me it's very simple. Kenyataan tu mendapat backlash yang kuat sebab dia tidak ada satu nilai tambah macam Jack kata kan. Malaysia perlu fokus lah apa yang ada dulu daripada benda-benda tu. Yes, benda tu bagus, cuma ni tak perlulah kita jadikan dia sebagai keutamaan lagi sekarang kan. Melainkan kalau kita kata kita ada buat pelaburan untuk jadi nak buat roket macam SpaceX, ataupun kita nak buat ruang menghantar satelit kita, maksudnya kita nak jadi macam Russia, nak jadi macam Amerika di Houston. Kiranya kita nak jadikan satu kawasan, contohnya kita nak bangunkan kawasan tu supaya negara-negara lain boleh letak roket mereka dan kita jadi kawasan pelantar untuk melancarkan benda tu. Benda tu ada nilai tambah dan mungkin bila kita buat benda tu dulu, baru kita fikir okay, we have to send our astronaut untuk dapatkan nilai tambah di negara lain supaya ada kita kata knowledge transfer. Kiranya bila angkasawan tu pergi, dia balik, dia jadi director untuk tapak tu. So kita dah ada our next launch pad. Kita ada source of income lah kan. So kita kena ada dulu benda tu, nilai tambah yang boleh selepas dia pergi, dia balik, dia contribute something. So kita terpaksa pegang mic macam ni supaya boleh senang macam ni So okay, kita nak masuk ke isu yang kedua di segmen yang kedua, iaitu berkenaan isu Rusia dan Wagner Group. Ini baru terjadi semalam bila kita tengok di Twitter. Penuh lah kat timeline tu, kita tengok, uish, kenapa ada tentera tiba-tiba masuk ke ibu negara nak menuju ke Moskow, tapi dia tak pergi Moskow dulu, dia pergi ke satu bandar di Rusia. Penuh lah update-update yang di Twitter, geng-geng yang sukakan konspirasi ni pun mula update lah kan. Oh, Rusia bakal tumbang, Putin bakal kalah perang di di Ukraine. Rupanya dia menghadapi serangan daripada general dia sendiri. So isu dia macam ni Saya buka dulu aja saya ulas dulu. Isu dia yang terjadi adalah bila Rusia berperang dengan Ukraine, Putin sebenarnya tidak menggunakan 100% tentera dia. Apa yang Putin buat adalah dia membayar kumpulan-kumpulan paramiliter ataupun private army. So kumpulan tentera ni besar, dia ada syarikat dia. So syarikat dia nama dia Wagner Group. So dia lengkap lah, ada kereta kebal, ada senjata yang ofensif, yang moden apa semua. Dan kumpulan ni dihantar sebelum pergi ke Ukraine, mereka dah banyak dihantar ke negara-negara Afrika, even bila Rusia terlibat dengan campur tangan kan. Contohnya di Afrika, di perang di Iraq dan sebagainya, Rusia menggunakan Wagner Group ni. Jadi di Ukraine pun dia menggunakan Wagner Group juga. Apa yang jadi adalah bila beberapa hari lepas general dia Prigozhin ni general kepada puak paramiliter ataupun private army Wagner ni, dia buat satu hantaran video mengatakan di satu kawasan ni tentera dia diserang, dibom oleh tentera rasmi Rusia yang mengorbankan hampir lebih 1,000 orang. Jadi dia buat live tu dan dia kata dia tak puas hati lah. Tapi ada orang kata benda tu dia tipu sebab dia ada masalah dengan Menteri Pertahanan Rusia yang juga seorang general. Jadi apa yang dilakukan bila benda tu dah dia menyebabkan Wagner Group dan General Prigozhin marah, dia pun mengarahkan tentera dia yang dia kata ada lebih 25,000 orang untuk balik ke Rusia. Balik masuk ke border Rusia sebab kita akan tumbangkan, dia kata nak tumbangkan dulu kepimpinan tentera lah. Kepimpinan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan tu dulu. Bila dia dah tawan satu bandar di Rostov ni ditawan dengan aman tanpa satu butir peluru pun. Dia kata dia akan meneruskan kemarahan jika Vladimir Putin, dia akan meneruskan kemarahan ke Rusia, ke Moskow jika Vladimir Putin tak memecat Menteri Pertahanan dia. Jadi semalam pun kita tengoklah dia nak pergi gitu kan. So ada pertempuran yang berlaku di beberapa kawasan. Tapi akhirnya kita dapat tahu yang bila ada negara Belarus campur tangan. Belarus ni adalah rakan baik kepada Rusia, kepada Putin. Jadi dia menjadi orang tengah. Dia kata okey, kita tak dapat kita sebenarnya tak bagus nak teruskan coup ni kan. Ada orang kata ini akan menjadi rampasan tentera dan sebagainya.
Jadi bila Belarus campur tangan, mereka dah berjaya buat deal lah. Deal dia antara dia adalah Putin terpaksa memecat Menteri Pertahanan dia dan General Prigozhin ni akan pergi ke Belarus sebagai pelarian dan dia ada bayaran pampasan berbilion US dollar tak silap, dan dia akan menetap sebagai pelarian. Dia kata dia tak akan campur tangan lagi dekat Rusia dan ketenteraan. So isu itu yang jadi dan katanya ikut perjanjian tu dia pecat dan mengikut perjanjian tu sebab itulah Wagner Group ni akhirnya tak jadi meneruskan kemarahan ke Rusia, Moskow tu. So dia patah balik dan masuk ke frontline balik, dan general yang ketua dia orang ni letak jawatan pergi ke Belarus. So itu yang jadi. So kita ingat semalam Vladimir Putin bakal tumbang dan sebagainya. Tapi sebelum saya nak pass pada Jet kan, saya nak ulas daripada implikasi kalau benda tu terjadi. Kalau berlaku perang saudara di Rusia di antara kedua-dua kelompok ni kan, antara general dan general ni. Rusia ni di antara pengeksport minyak kedua terbesar di dunia, which is dia ada banyak pipeline gas-gas apa semua yang menghantar ke negara Eropah. Bayangkan kalau ada perang saudara yang besar macam terjadi di Sudan, di Rusia terjadi, dia akan menyebabkan impak ekonomi yang besar, implikasi ekonomi. Contohnya harga minyak akan naik melambung. Okey, kita sebagai negara pengeluar minyak, kita akan rasa bersyukur jugalah sebab kita akan harga minyak kita naik, Petron akan dapat keuntungan berlipat ganda. Tapi dia ada ripple effect yang lain, which is kita juga tak menggunakan minyak kita mengambil minyak daripada negara lain, dan kita akan menggunakan formula-formula yang Rafizi Ramli buat. Negara kita akan terpaksa menanggung subsidi minyak yang tinggi. So itu antara kesan-kesan dia. Ini tak cerita lagi daripada aspek import ekspor, harga barang semua, ekonomi yang macam bila perang Rusia Ukraine terjadi, kita dapat tengok macam-macam ringgit kita jatuh. So ada yang kata baguslah Rusia akan perang saudara. Bagi saya tak. Dia akan lagi teruk macam tu. Dan alhamdulillah benda tu selesai macam tu je lah. Tak adalah berlaku perang saudara yang dikatakan. Jack punya respon macam mana berkenaan isu ni? Macam red alert pula saya tengok kan. First of all, aku tak berapa familiar dengan geopolitik, politik antarabangsa ni. Ini memang makanan Syami lah untuk dia ni, sebab aku lebih fokus kepada politik Malaysia dan juga sebahagian lah ekonomi sikit. Tapi apa yang aku boleh ulas dan komennya adalah dari segi penggunaan tentera upahan tu lah. Kalau kita tengok benda ni daripada disentuh oleh Niccolo Machiavelli sendiri pun, macam mana kita nak melahirkan satu leaders yang kuat dan berkuasa, kita tak boleh menggunakan perkhidmatan tentera upahan. Sebab sifat tentera upahan tersebut adalah tak teguh dan dia boleh khianat kita pada bila-bila masa. Jadi kalau tak kena, kita buat keputusan yang tak kena dengan selera dia, habis. Dia macam saka sikit lah. Hang tak bagi makan, hang buat palat dekat dia, hang kena. Jadi itulah dari segi tentera upahan tu. Jadi kita faham. Itulah orang kata sedikit kelemahan apabila kita menggunakan tentera upahan. Walaupun kalau kita tengok sebab-sebab kenapa Vladimir Putin tak memilih untuk menggunakan tentera dia sendiri, oleh kerana yalah, apabila kita menggunakan tentera kita dan kita serang sebuah negara dan berlakunya peperangan dan banyak bala tentera kita yang mati, untuk kita nak lahirkan satu batalion tentera yang baru, itu memakan masa yang lama. Sebab peperangan tidak hanya terhenti dia dalam masa 1-2 hari, dia makan masa, ada yang makan tahun. Jadi kalau mati ramai, kita nak contoh hantar 5,000, mati 3,000, 2,000 saja yang tinggal. Nak datang balik 3,000 tu lambat dan makan masa. Silap bulan negara kita boleh kena serang balik. Jadi kita fahamlah beberapa keadaan tersebut. Tapi dari sudut ekonomi yang Syami sentuh tadi, ya, aku bersetuju yang
sebenarnya apabila satu-satu fenomena yang terjadi di peringkat antarabangsa ni, dia memang akan ada satu kelebihan di sudut ekonomi yang akan jadi, tapi satu implikasi yang buruk tersebut akan datang juga sebenarnya. Apatah lagi negara kita yang ya memang kita pengeluar minyak, tapi pengeluar minyak yang tak sebesar macam Rusia. Jadi negara kita yang masih lagi dikira sebagai negara yang membangun, apabila berlaku satu fenomena antarabangsa yang secara tak langsung menyebabkan beberapa implikasi kepada kita, itu akan memberi satu kesan yang buruk lah pada negara. Jadi kita seeloknya biarlah benda ni jangan terus berlaku, dan kalau dia berlaku pun dihabiskan, diberhentikan secepat serta-merta lah. Dan sebab negara kita sekarang sedang baik pulih. Jadi kita tak nak lah oleh satu dua perkara yang berlaku membantut kita punya pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Syami, untuk to wrap up. Okay. Saya setuju apa yang Jack kata tadi lah. Maksudnya Jack dah menjelaskan dengan jelas tadi berkenaan impak dan juga saya tertarik bila Jack sebut daripada Machiavelli. Hakikatnya betul lah apa yang terjadi kepada Rusia sekarang. Putin meletakkan kepercayaan kepada Wagner ataupun General Prigozhin ni, dan akhirnya bila terjadi benda tu semalam, kita tengok juga live broadcast daripada Putin yang mengatakan ada satu, saya ingat quote tu betul-betul, cubaan mengkhianat negara yang dilakukan oleh kumpulan ini, kumpulan pengganas. Putin menggelarkan Wagner ni sebagai pengganas dah sekarang, adalah satu tindakan yang meletakkan pisau di belakang negaranya sendiri. So dia nak cuba menggambarkan bahawa Putin ni dah mengkhianat lah, dah mengkhianat negara dia. Bukan Putin, maksudnya dia nak menggambarkan bahawa Wagner ni mengkhianat negara sendiri. So akhirnya itu yang terjadi lah. Betul lah apa Machiavelli kata kan, kita salah percaya orang, akhirnya tertikam badan sendiri kan? Musuh dalam selimut lah dia kata. Okay, jadi kita sebenarnya dah habis mengenai isu antarabangsa tu lah. Kita akan touch juga ada sebenarnya kita nak ulas berkenaan isu antarabangsa ni di episod akan datang berkenaan dengan konflik, bukan konflik lah, perebutan Taiwan, China dan juga Amerika. Tapi itu nanti kita akan tengok episod akan datang.